Jadi kita lihat yang pertamanya berkenaan dengan pelaksanaan Minggu Solidariti Palestin. Jadi tujuan kita melaksanakan SLU ini adalah bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia ingin memaklumkan bahawa berkaitan dengan pelaksanaan Minggu Solidariti Palestin peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi antara itu adalah tujuan pertemuan kita pada hari ini. Jadi kalau kita tengok latar belakang kepada berlakunya Minggu Solidariti ini, yang pertamanya kita perhatikan bahawa sikap Malaysia ataupun pandangan Malaysia, sikap Malaysia terhadap Palestin, yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah menyatakan dalam Dewan Rakyat pada 16 Oktober 2023 yang lalu bahawa Malaysia akan sedia memberikan bantuan bagi menyelesaikan konflik yang berlaku terhadap rakyat Palestin akibat peperangan dengan Israel. Kita lihat bahawa Perdana Menteri kita sangat lantang memperjuangkan nasib rakyat Palestin ini. Jadi lantaran itu, satu mesyuarat bersama YB Menteri Pendidikan telah diadakan dan dengan perjumpaan bersama dengan bahagian pendidikan Islam bersama-sama dengan TKPPM pada 17 Oktober 2023 bertempat di Parlimen dan mencadangkan bahagian pendidikan Islam menganjurkan program Solidariti Palestin peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi program ini diadakan sebagai tanda kebersamaan semua murid, semua warga guru KPM dalam menyokong perjuangan rakyat Palestin mempertahankan hak mereka. Jadi lantaran itu BPI telah diberikan amanah sebagai peneraju program untuk program Solidariti ini dengan kerjasama bahagian-bahagian lain di Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kita lihat kepada objektifnya. Yang pertamanya, objektif pelaksanaan minggu ini adalah untuk menerapkan kesedaran kepada seluruh warga KPM tentang nilai kemanusiaan sejagat. Tadi Cik Rahim sebut keamanan dan kemanusiaan. Jadi yang kedua, menyokong inisiatif bantuan kerajaan Malaysia yang mana meletakkan sasaran kutipan sumbangan sebanyak RM100 juta kepada rakyat Palestin. Jadi dimaklumkan bahawa pelaksanaan untuk Minggu Solidariti Palestin ini adalah bermula 23 Oktober sehingga 3 November 2023. Jadi untuk yang kedua itu, bagi sasaran kutipan itu, kutipan ini sasarannya, akaun itu akan dikumpul melalui akaun PSKPP bagi setiap negeri. Jadi kita tengok kaedah pelaksanaan di peringkat KPM, back balik Ustaz Mahathir. Back balik slide belakang. Jadi kaedah pelaksanaan peringkat KPM sebagaimana dimaklumkan adalah pada 23 hingga 30 Oktober 2023. Jadi di peringkat JPN, PPD dan institusi sekolah bermula 30 hingga 2 November, Isnin hingga hari Khamis. Nanti saya jawab soalan yang ada dekat dalam tepi tu ya. Okey, sasaran adalah semua warga KPM. Semua warga KPM yang berkhidmat di KPM, di GPN, di PPD dan juga di sekolah. Dan juga melibatkan murid-murid PIBG dan PIBKS seluruh negara. Dan kita punya sasaran dia selain pada program adalah kutipan sumbangan dana Palestin. Okey, jadi cadangan tuan-tuannya, cadangan untuk minggu pelaksanaannya di sekolah. Jadi pertamanya untuk di sekolah kita laksanakan satu hari untuk pelancaran Minggu Solidariti Palestin. Dicadangkan di dalam slide yang dinyatakan dalam tuan-tuan boleh lihat itu adalah dimulakan pada perhimpunan pagi 30 Oktober nanti. Yang mana ia melibatkan semua murid. Dan saya dimaklumkan bahawa YBM, Menteri Pendidikan akan memilih salah sekolah untuk dilawati pada pagi tersebut. Dan kita tak tahu sekolah mana yang hendak dilawati. Jadi tuan-tuan, kalau terpilih sekolah dalam daerah kita, harap bersedialah. Dan antara pengisian yang boleh dibuat semasa pelancaran tersebut adalah memasang lagu-lagu kemanusiaan, membuat tayangan video-video Palestin, video-video yang berkaitan, dan juga boleh juga memancarkan sedutan ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan bantuan kerajaan Malaysia ke Palestin. Dan juga pada majlis pelancaran tersebut, maka bolehlah diumumkan pelancaran tabung Palestin
peringkat sekolah. Jadi aktiviti lain selepas pelancaran Minggu Solidariti itu, kita boleh lihat yang keduanya antara aktiviti yang boleh kita buat adalah next slide Ustaz Mahdi, adalah melaksanakan munajat. Boleh melakukan program munajat, solat hajat, selamatkan Palestin selepas solat Zuhur. Ini kita buat ikut kesesuaian sekolah lah dan hanya melibatkan murid Islam saja. Ada masa solat Zuhur tu, kalau sekolah satu sesi, solat Zuhur dibuat berjemaah dan kita buat solat hajat untuk memohon keselamatan bagi Palestin. Yang ketiganya, boleh juga dilaksanakan, dicadangkan untuk pelaksana memikirkan untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum khas Solidariti Palestin. Minggu depan ni bolehlah kita rancang untuk buat satu minggu, ada aktiviti kokurikulum yang melibatkan murid-murid, yang mana kita boleh buat kat situ, ada buat tayangan video, kita boleh juga buat pertandingan sajak, pertandingan lagu-lagu kemanusiaan, pertandingan lukis poster dan juga pertandingan-pertandingan lain atau aktiviti-aktiviti lain yang boleh kita kaitkan dengan keamanan dan juga kemanusiaan. Seterusnya, antara aktiviti yang kemuncak bagi program sekolah ini, jadi untuk itu Kementerian Pendidikan Malaysia telah merancang satu program khas iaitu Himpunan Solidariti Keamanan Sejagat yang dijadualkan pada 2 November 2023, yang mana sasaran mereka adalah murid-murid ataupun warga KPM daripada sekolah-sekolah berasrama, Institut Pendidikan Perguruan, IPG, College Vocational, College Matrikulasi yang sekitar dengan Putrajaya dan juga Selangor. Dan kita antara yang mungkin dilibatkanlah. Dan YB Menteri sendiri akan hadir ke Dewan Dama Sari Komplek F untuk program tersebut. Dalam program tersebut akan diadakan pentomin, akan ada lagu-lagu kemanusiaan yang berkaitan, juga ada bicara Palestin dan juga aktiviti-aktiviti lain yang mereka akan fikirkan sesuai untuk crowd pada hari tersebut. Jadi ini adalah tentatif program tersebut. Boleh tuan-tuan boleh tengok atau cara untuk Solidariti Keamanan Sejagat KPM itu yang pada 2 November. Maka program ni ada bermula pada 11 petang, lebih kurang macam program hari Selasa yang lalu lah. Tapi ini melibatkan warga KPM yang mana program akan dinyatakan seperti dalam slide ni lah. Saya tak baca lah slide ni sebab kita akan kongsi di slide ni untuk tuan-tuan. Kita tengok kat situ acaranya bermula petang hingga habis malam di situ. Okey, selamat hari. Dan juga pelaksanaan di sekolah lagi, boleh buat siaran media sekolah. Di sekolah tuan-tuan boleh pendengarkan lagu-lagu kemanusiaan sebelum sesi sekolah bermula, pada waktu rehat, sebelum ataupun semasa pergerakan balik, secara berkala ikut kesesuaian sekolah masing-masing. Jadi dinyatakan dalam slide ini jugalah contoh-contoh lagu-lagu, tuan-tuan boleh download lagu-lagu keamanan, lagu-lagu yang ada viral sekarang di media sosial tu kan, daripada Intim, daripada kumpulan-kumpulan nasyid lain. Juga sekarang pun banyak dah lagu-lagu ini ditayangkan di media sosial kita, juga di media kita, di televisyen kita. Jadi tuan-tuan boleh cek lagu ni untuk kita guna bersama sepanjang minggu hadapan ini. Dinyatakan ni lagu daripada Mahir Zain, Free Palestine dan macam-macam lagi lagu yang ada. Jadi tuan-tuan, kita tengok tindakan yang kita perlu buat sekarang. Apa tindakannya adalah kita tengok di dalam syarta di sini ada dinyatakan kita punya pelaksanaannya sekarang ni kita dah buat sesi lebat urus. Peringkat JPN pun telah buat. Sebenarnya sesi lebat urus tu semalam dilaksanakan bersama-sama dengan kami dan semalam dibuat dan kita buat bersama dengan sekolah pada hari ini. Dan untuk menyemarakkan lagi program-program ini tuan-tuan, bolehlah pelaksanaan ini tuan-tuan boleh war-warkan di dalam Facebook rasmi sekolah. Boleh kita war-warkan pelancaran tersebut, meletakkan tanda pagar dalam setiap posting dalam Facebook dan Instagram tuan-tuan tentang program Minggu Solidariti Palestin ini. Jadi tuan-tuan bolehlah lihat tempoh kita punya pelaksanaan adalah bermula 23 sebenarnya sehingga 3 hari bulan. Jadi itulah dia kita punya pelaksanaan. Dan untuk kutipan tabung Solidariti ini kita akan buka sepanjang minggu ini dan juga minggu hadapan lah
sehingga bermula 23 hingga 3 hari bulan. Dan segala tabung itu, tabung Palestin ini, mekanisme dia setelah diputuskan dalam mesyuarat semalam adalah melalui sumbangan terus ke akaun PSKPP peringkat negeri. Jadi kita akan kongsikan dia punya apa namanya? Dia punya nombor akaun dia nanti kepada sekolah semua. Jadi saya rasa untuk talimat pelaksanaan ini telah pun sampai ke penghujungnya. Kita buka ruang dan soalan ini untuk FAQ lah kalau ada soalan-soalan yang perlu kita jawab. Okay, kita tengok kat sini ada soalan daripada Puan Rosnah yang dia kata sekolah buat lebih awal esok, adakah dibenarkan? Kalau ikut dalam arahan yang diberikan semalam buat hari Isnin. Ustaz Mahdi ada jawapan ke yang ini? Okay, Ustaz, bagi mana-mana sekolah yang telah pun merancang dan telah pun nak laksanakan pada esok, saya dah tanya di pihak SPI tadi, tak ada masalah untuk teruskan, sebabnya kalau ikutkan tarikhnya bermula 23 sehingga 2 November pelaksanaan. Jadi sebab ada yang sekolah dah terima surat awal sebelum kita mendapat SLU semalam, jadi pihak sekolah ada yang dah pun merancang. Jadi teruskanlah program tersebut, tak ada masalah. Dan juga bagi sekolah yang Isnin cuti peristiwa, boleh buat hari Selasa ataupun boleh buat hari Rabu, tak ada masalah. Cumanya kalau buat hari Isnin, hari Rabu tu, hari Selasa, hari Rabu tu tak ada kemungkinan untuk YBM turun ke sekolah lah. Ada soalan, boleh buat banner? Boleh buat banner ke Ustaz? Boleh. Banner kalau nak dibuat, jangan di banner tu di apa namanya? Digantung di tempat yang tak boleh lah, yang MBSA ataupun Majlis Perbadanan akan turunkan. Dalam kawasan sekolah boleh. Okay, Ustaz Fahim, sedikit tambahan Ustaz Fahim. Berkenaan dengan pelaksanaan kita di peringkat negeri Selangor, pihak SPI telah pun menjadikan satu Google site lah untuk tuan-tuan dan puan-puan barisan pengetua guru besar untuk merujuk berkenaan dengan pelaksanaan kita dan juga semakan sumbangan lah. Nanti kita akan sharekan juga link berkenaan dengan site ini untuk tuan-tuan rujuk. Di dalam site ni tuan-tuan ada disediakan juga lagu kemanusiaan. Kalau nak cari, just klik saja, dah ada dekat sini lagu-lagu yang ada lah, yang kita just boleh download saja. Tapi ada juga yang tak boleh kan, yang tak boleh nak di-download lah. Kemudian untuk semakan sumbangan juga boleh dibuat di sini. Jadi bila kita klik, kita lihatlah daerah kita, Petani Perdana, dan kita boleh lihatlah sekolah mana, daerah mana yang telah pun mengisi ataupun menyumbang bagi tabung ni. Dan yang terakhir, kita kalau maklumat sumbangan kemanusiaan ini boleh juga kita klik kat sini untuk Google Form dulu lah, untuk kita update berkenaan dengan sumbangan pihak sekolah ke tabung yang dinyatakan tadilah. Kita klik Petani Perdana dan akan keluar Google Form lah berkenaan dengan kita nak update berkenaan dengan sekolah sumbangan, jumlah sumbangan kita pilih sekolah kita dan juga isikan maklumat-maklumat dan kita add file lah, kita upload slip sumbangan kita ke akaun yang dinyatakan tadi lah. Kalau di Selangor ni PSKPP. Jadi ini di antara site yang telah pun disediakan oleh pihak SPI JPN Selangor untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan barisan pengetua guru besar untuk merujuk dan juga menyemak berkenaan dengan pelaksanaan dan juga berkaitan dengan sumbangan-sumbangan. Di sini ada jugalah, kita telah pun sediakan slide yang dibentangkan pada hari ini untuk rujukan pihak sekolah. Jadi itu saja Ustaz Fahim, kita akan panjangkan link ini ke semua sekolah lah selepas ni. Ya, Ustaz Mahdi, saya dah share dekat bahagian in-call message tu, Google Site ni punya alamat, tapi tak apa, nanti saya akan sharekan dia punya link ini dalam grup Telegram pengetua dan juga guru besar untuk tuan-tuan akses, insyaAllah. Jadi Ustaz Mahdi, kalau ada soalan-soalan lain, baik, tengok dalam message pun tak ada. Baik tuan-tuan, saya rasa itu saja taklimat yang saya sampaikan untuk pelaksanaan Minggu Solidariti Palestin peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia
dan juga peringkat Jabatan Negeri Selangor dan juga peringkat sekolah di PPD Pertanian Perdana, diharapkan tuan-tuan dapat memahami dengan jelas kaedah pelaksanaan dan tujuan pelaksanaan. Semoga segala usaha kita ini diberkati oleh Allah dan semoga kita berdoa kepada Allah SWT agar keamanan dan kesejahteraan dan kemanusiaan itu dapat sentiasa dijaga oleh Allah di atas muka bumi ini, dan semoga rakyat Palestin akan mendapat perlindungannya, insya-Allah.